Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi saya ucapkan kepada semua, terutamanya tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton siaran langsung di platform Facebook rasmi DCC. Satu program Bual Bicara yang kita bawakan khas dari Diet Care Center, Pusat Pengajian Dietetik Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Puncak Alam. Terima kasih saya ucapkan kepada semua para penonton yang mengikuti dan sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada pagi ini, dan saya percaya perkongsian kita pada pagi ini akan memberi banyak manfaat dan saya percaya ia sedikit sebanyak dapat menambah ilmu pengetahuan kepada semua. Oleh itu saya mohon kepada semua para penonton untuk menekan pautan share ataupun kongsi di Facebook supaya secara langsung kita ini dapat didengari dan juga dapat didapati oleh semua ramai lagi rakyat Malaysia di luar sana, dan seterusnya kita dapat sebenarnya untuk menyebarkan ilmu dengan lebih meluas lagi. Baiklah, sebelum saya mengulas dengan lebih lanjut, saya adalah Puan Nur Hidayah binti Ghazali, pegawai dietetik dari Fakulti Sains Kesihatan UiTM Puncak Alam yang akan bersama-sama dengan anda untuk mengupas dengan lebih lanjut topik kita pada hari ini. Okey, baiklah. Untuk pengetahuan untuk pengetahuan semua, bersama-sama dengan saya pada pagi ini kami bawakan khas jemputan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, seorang yang bertanggungjawab dalam perubahan piramid makanan 2020. Puan Rozalina Ismail, seorang anak jati kelahiran Keratong, Rompin, Pahang, dilahirkan pada 8 Jun 1981, memiliki ijazah sarjana muda Sains Pemakanan dan Kesihatan Komuniti dari Fakulti Perubatan Sains Kesihatan UPM. Dan beliau juga baru sahaja menamatkan pengajian master ataupun ijazah sarjana dalam bidang yang sama juga daripada Fakulti Sains Kesihatan dan Perubatan UPM. Mempunyai pengalaman kerja yang sangat meluas dalam bidang pemakanan selama 16 tahun, termasuk pernah berkhidmat di beberapa buah agensi seperti Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Langat, Klinik Kesihatan Daerah Sepang, dan yang terkini ditukarkan kepada bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jemputan kita pada hari ini, beliau banyak terlibat dengan penyelidikan pemakanan di Malaysia, termasuk menjadi penulis untuk beberapa buah buku, termasuk buku penyelidikan makanan iaitu Nutrition Research Priority. Dan yang terkini, beliau memegang jawatan sebagai penolong pengarah kanan bahagian pemakanan, bahagian pemakanan, cawangan dasar dan perancangan pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia Putrajaya. Baiklah, dengan rasa berbesar hati saya menjemput Puan Rozalina untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Nur Hidayah. Alhamdulillah. Saya Rozalina binti Ismail. Saya daripada pejabat saya di bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya sekarang merupakan seorang pengarah kanan di bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia dan saya memegang portfolio Food and Nutrition Security, dan salah satu saya punya portfolio adalah menyelaras pembentukan Malaysian Dietary Guideline dan juga Piramid Makanan Malaysia. Ya, baiklah. Terima kasih Puan Rozalina kerana sudi untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini bagi perkongsian tentang perubahan terbaru Piramid Makanan Malaysia 2020. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat ya, jemputan khas kita pada kali ini bukan calon-calon orang, salah seorang yang sangat berpengaruh besar dalam perubahan piramid makanan kita. Baiklah, satu tajuk yang masih baru diperkatakan di negara kita iaitu pertukaran atau perubahan
piramid makanan yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada minggu yang lalu. Seperti yang kita ketahui bahawa piramid makanan yang terdahulu pernah diperkenalkan pada tahun 2010 dan saya percaya pada ketika itu beberapa fasa penyelidikan telah dilakukan sebelum terbentuknya piramid makanan mengikut piramid makanan pada ketika itu. Jadi Puan Rozalina, boleh Puan terangkan dengan lebih lanjut apakah kelainan atau perubahan utama yang telah dibuat dalam piramid makanan yang terbaru ini dan apakah fungsi sebenarnya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi Puan Nur Hidayah dan juga UiTM serta rakyat Malaysia yang sedang menonton sekarang. Saya mengucapkan terima kasih di atas perkongsian platform ini di mana kami pihak Bahagian Pemakanan boleh memperkenalkan, membuat advokasi Malaysian Food Pyramid 2020 kepada seluruh rakyat Malaysia. Untuk makluman semua, sebenarnya Malaysia Food Pyramid 2020 sebenarnya telah dibentuk oleh satu kumpulan kerja teknikal ya di bawah kumpulan kerja teknikal Garis Panduan Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana pakar-pakar yang terlibat adalah terdiri daripada academician dalam bidang pemakanan, begitu juga pegawai sains pemakanan, pegawai dietetik dan juga pegawai-pegawai profesional yang lain. Jadi Malaysia Food Pyramid 2020 dia merupakan satu bahan ataupun garis panduan untuk menggalakkan rakyat Malaysia makan dengan lebih sihat, merupakan satu bahan pendidikan yang boleh membantu rakyat Malaysia untuk memilih makanan yang lebih sihat. Jadi untuk makluman semua rakyat Malaysia, saya mengambil kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kumpulan kerja teknikal yang diketuai oleh Emeritus Prof Muhammad Ismail bin Noor dan juga tim-tim academician yang lain yang terdiri daripada pelbagai universiti dalam negara kita ni, termasuk USM, UMS, Universiti Malaysia Sarawak dan sebagainya. Boleh dikatakan satu Malaysia terlibat dalam pembentukan ini. Jadi terima kasih kepada mereka dan juga pihak Bahagian Pemakanan sendiri. Jadi sedikit saya memberi penerangan background mengenai piramid makanan Malaysia ni. Saya rasa kita semua rakyat Malaysia daripada dulu lagi, daripada kita sekolah tadika lagi, kita telah diperkenalkan dengan piramid makanan Malaysia. Actually apa sebenarnya piramid makanan Malaysia ni? Kalau kita lihat ya semua rakyat Malaysia bahawa piramid tidak hanya digunakan di dalam negara Malaysia tetapi di kebanyakan negara mereka memperkenalkan piramid sebagai satu bahan pendidikan untuk semua rakyat mereka, bergantung kepada negara-negara tersebut berdasarkan dia punya budaya, dia punya adat tradisi dan juga pattern pemakanan negara mereka. Macam yang saya tunjuk dia dekat sebelah ni, macam ada yang bentuk bendera ya, ada yang bentuk macam yang saya cakap sebelum ni, ada macam bentuk buah nanas pun ada ya piramid makanan Malaysia. Dan macam di China sebagai contoh, bentuk piramid dia adalah seperti bumbung bangunan mereka. Jadi mereka pelbagaikan mengikut kesesuaian di mana bahan-bahan makanan, kumpulan-kumpulan makanan disusun pada setiap aras dalam piramid. Begitu juga dalam negara kita ya. Next. Okay. Dalam negara kita, untuk makluman semua, kita punya piramid sebenarnya telah dibentuk pada tahun 1999 lagi. Ya, apa tujuan sebenarnya piramid ni semua rakyat Malaysia? Tujuan piramid ni sebenarnya dia merupakan satu terjemahan ataupun kita kata pictorial, gambar rajah yang membantu rakyat Malaysia untuk lebih memahami dan lebih orang kata lagi senang lah nak bila kita nak ingat. Sebagai contoh sebenarnya dia diekstrak daripada Panduan Diet Malaysia. Okey, Panduan Diet Malaysia sebenarnya kita ada 14 mesej utama, di mana mesej utama yang pertama itu makan pelbagai jenis makanan itu mengandungi piramid makanan Malaysia. Jadi piramid makanan Malaysia dikeluarkan sebab ataupun diterjemahkan, panduan diet tersebut diterjemahkan kepada piramid untuk rakyat Malaysia lagi mudah faham. Bila tengok tu terus tahu yang mana perlu makan banyak, yang mana perlu makan mengikut saja, yang mana yang perlu dikurangkan ya. Jadi dia pun dibentuk untuk memberikan panduan ya. Kalau kita lihat nanti piramid kita di sebelah kanan dan kiri kita ada nama kumpulan piramid dan juga bilangan sajian ya untuk orang kata beri guidance. Okey, kalau grup umur macam ni berapa umur bilangan sajian mereka digalakkan, disarankan untuk ambil. Okey, jadi selain daripada itu ya Puan Hidayah dan juga semua rakyat Malaysia,
piramid makanan Malaysia kita ni, kalau nak baca, sebab ada juga saya tengok soalan netizen macam mana nak baca ya. Kalau nak baca piramid tu sebenarnya daripada bawah, daripada dasar dan ke atas. Bila bawah dasar tu bermakna makanan di bahagian dasar tu yang digalakkan, disarankan untuk ambil dengan lebih banyak berbanding kumpulan makanan yang lain. Saya akan terangkan lanjut lagi kat dalam presentation saya yang selepas inilah. Jadi key message utama kat sini nak inform semua rakyat Malaysia, apa piramid ni sebenarnya? Ia merupakan satu panduan pemakanan sihat, bilangan saja yang disarankan berdasarkan kumpulan umur, berdasarkan kalori yang sepatutnya diambil oleh seluruh rakyat Malaysia. Okey, yang ni yang saya mention sebelum ni, kita lihat ya Malaysia Food Pyramid daripada tahun 1999 lagi. Ya, kita lihat bentuknya berbeza. Tak ada banyak sangat perubahan maksud saya, tetapi kumpulan makanan tu kita lihat ada sedikit perubahan sehinggalah kita revise, kita buat semakan pada tahun 2010 dan juga pada kinilah 2020. Nanti saya akan tunjukkan details kemudian ya, Puan Hidayah. Okey. Seterusnya next slide. Okey. Ini piramid makanan Malaysia 2020 ya. Jadi untuk makluman semua, ia fokus kepada piramid ini fokus kepada individu yang berusia 18 hingga 59 tahun ya. Maksudnya individu dewasa. Di mana ya? Next ya. Okey, di mana jika kita lihat ya, saya buat perbandingan dengan tahun 2010, piramid makanan pada 2010 ya. Kalau rakyat Malaysia lihat ya, di bahagian bawah kita lihat bahagian dasar piramid makanan Malaysia tahun 2010, di mana pengambilan adalah kepada karbohidrat, kumpulan nasi, roti dan sebagainya, mi dan sebagainya. Tetapi kita tengok pada tahun 2010, 2020 ya, kita dah ubah di mana kita galakkan rakyat Malaysia ambil banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Nanti saya cerita kenapa letak dalam cawan, letak dalam cawan lah, letak dalam sudu dan sebagainya ya. Okey, jadi bila kita lihat kat sini perubahan yang itu yang perubahan yang sangat ketara. Actually perubahan yang kita buat ini adalah berdasarkan kita ambil kira elemen yang sangat penting ya dalam negara kita, iaitu cuba tuan-tuan semua lihat ya, daripada tahun 2010 sampai 2020, dalam tempoh 10 tahun kami membuat, kita semua yang di peringkat bahagian dan peringkat pengurusan, kita membuat sedikit penilaian ataupun kita membuat survey berkaitan status pemakanan rakyat Malaysia. Kalau kita sedar yang kita ada National Health and Mobility Survey, kajian-kajian begitu sebenarnya kita ambil kira untuk membentuk kita punya piramid makanan Malaysia lah. Okey, jadi bila kita lihat perubahan tersebut berlaku, di samping perubahan corak pemakanan sebagai contoh, peningkatan amalan pembelian makanan secara atas talian atau makan di luar, kita ambil kira juga trend demikian, dan juga peningkatan penyakit-penyakit tidak berjangkit, prevalent untuk hypertension sebagai contoh, diabetes mellitus, kita ambil kira. Kenapa kita ubah kepada piramid yang baru, and pada masa yang sama juga kita rujuk kepada recommended nutrient intake 2017, itu paling penting sarana pemakanan untuk rakyat Malaysia dalam RNI ya. Kalau saya boleh tunjuk yang ni ya, RNI, rakyat Malaysia semua tengok, kalau biasa tengok dekat laman web kami pun ada ya RNI ni. RNI 2017 ya, ini merupakan rujukan untuk pembentukan, salah satu rujukan untuk pembentukan 2020 kita lah ya, berbanding kita punya piramid 2010 di mana kita menggunakan rujukan RNI 2005. So kami update kat sini, kita update kat sini keperluan berdasarkan saranan yang saya maksudkan tadi. Okey, selain daripada tu penilaian status dan corak pemakanan dan juga RNI, kita ambil kira juga daripada saranan-saranan daripada WHO dan sebagainya lah ya, pertubuhan dunia, dan juga fakta-fakta saintifik, penemuan saintifik berkaitan pemakanan. Jadi jika kita lihat ya Puan Hidayah, kalau kita lihat ya, selain daripada perubahan di peringkat bawah tu, okey, kita lihat juga di mana ya kita menekankan pengambilan air. Nampak pengambilan air, kita highlight kat situ 6 hingga 8 gelas air kosong sahaja, air plain kat sini. Bila gambar ni menunjukkan plain, tak termasuk air sirap ke, tak termasuk teh tarik dan sebagainya, tapi plain water.
Ya, maksudnya plain water ni 0 kalori ya. Jadi dia sangat sayur dan kita highlight juga air kat sini sebenarnya membantu meningkatkan sistem imuniti kita. Saya rasa semua orang dah tahu mengenai kebaikan buah dan sayur. Meningkatkan sistem imuniti, air ni memastikan badan karbohidrat dan fungsi tubuh dapat berjalan dengan baik dan lebih sihat. Di mana ya tuan-tuan dan puan-puan semua dalam keadaan kita pun, saya rasa selari dengan keadaan negara kita sekarang ni, di mana kita pun mengalami pandemik sekarang ni ya. Jadi arah pemakanan begini boleh membantu insya-Allah meningkatkan imuniti tubuh lah ya. Jadi bila kita lihat macam yang saya sebut tadi, di sebelah kiri dan kanan piramid dia menunjukkan bilangan sajian. Cawan dan sudu, cawan yang kita guna sebenarnya kita guna cawan yang saya bagi contoh ya kat sini, nanti kita tunjuk macam mana nak saya guna cawan. Kita guna cawan 200 ml ya untuk sebagai household measurement, menunjukkan macam mana kita nak menterjemah, translate makanan tersebut dalam bentuk sajian. Kadang-kadang orang tanya apa itu sajian, apa sebenarnya ada beza sajian dan hidangan. Okey Puan Hidayah, itu untuk perbezaan piramid lah ya. Okey. Ada soalan seterusnya Puan? Right, okay. Terima kasih kepada Puan Rozalina. Baiklah, berlaku banyak perubahan juga ya berbanding dengan piramid makanan 2010 ke piramid makanan 2020. Dan terima kasih juga kepada semua yang banyak terlibat sebagai technical working group ya, di mana seperti yang Puan Rozal cakap tadi, ia adalah datang daripada gabungan beberapa academician di beberapa buah universiti di Malaysia ya. Baiklah, jika dilihat pada piramid makanan itu sendiri, kita nampak ada perubahan seperti yang Puan Rozalina katakan tadi. Jika sebelum ini, aras yang paling bawah itu adalah aras kumpulan karbohidrat, iaitu seperti contoh nasi, mi, roti, dan aras yang kedua ke atas adalah aras di mana ia adalah datang daripada kumpulan serat, iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Namun untuk piramid makanan yang terbaru, dia bertukar aras bagi kedua-dua ini, dan penambahan elemen yang lain seperti yang Puan Rozalina katakan tadi adalah penambahan air kosong ya. Jadi apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pihak Kementerian Kesihatan untuk membuat pembaharuan tersebut kepada piramid makanan kita? Okey, apakah faktor-faktor Apakah faktor-faktor? Sebenarnya dalam penerangan saya sebentar tadi ada mention faktor-faktor ataupun mengapa kami membuat perubahan ya. Itu yang bermula daripada penerbitan pada 1999 sehingga tahun 2010. Dalam masa tempoh 10 tahun sampailah 2010 sehinggalah 2020. 10 jangka masa 10 tahun juga. Pada masa itu kita di peringkat atasan melihat status pemakanan rakyat Malaysia. Dan itu yang saya katakan, kita mengambil kira perubahan corak, trend, dan kita sesuaikan piramid makanan Malaysia inline dengan keadaan sekarang. Di mana bila kita sesuaikan tu, so apa kita nak galakkan sebagai contoh ya, dekat dalam piramid makanan Malaysia 2010, sebenarnya macam saya mention sebelum ni, dia merupakan ekstrak daripada Panduan Diet Malaysia tahun 2010 juga. Okey, Panduan Diet Malaysia tahun 2010 dia mengandungi 14 mesej utama juga. Okey, dan Panduan Diet Malaysia 2020 juga mengandungi 14 mesej utama juga, dikekalkan mesej utama tu. Tetapi pada tahun 2020 ni, mesej nombor 4 nanti bila kita tengok bila dah keluar buku tu nanti mesej nombor 4 kita ambil kira, kita galakkan sebagai contoh pembelian makanan di atas talian ataupun makan di luar, tetapi pemilihan makanan yang lebih sihat, dan juga kita galakkan pada masa sama kita galakkan masak makanan yang sihat di rumah. Maksudnya kita tak boleh nak kata okey rakyat Malaysia tak boleh nak pergi kedai makan, kita tak mention macam tu. Tetapi jika kita nak makan di luar, kita ada cara macam mana nak pilih makanan yang lebih sihat, dan juga pada masa sama kita boleh buat praktis kita untuk menjadikan amalan masak di rumah, masak makanan yang lebih sihat di rumah. Jadi itu antara komponen yang
salah satu komponen penting yang telah kita update inline dengan keadaan semasa sekarang, dengan pembelian makanan atas talian dan sebagainya. Okey, jadi selain daripada itu macam saya nak sebut tadi, dari segi RNI 2017 antara rujukan utama juga. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat ya piramid tu sendiri, kalau boleh dekat slide piramid tadi ya, back to the slide pyramid. Okay, kalau piramid ni kita ada mention kalau kita ambil kumpulan kumpulan karbohidrat ni sebelum ni tak ada mention bijirin dan produk bijirin penuh ya, maksudnya yang tinggi fiber serat. Kali ni kita mention dengan jelas di piramid. Sebelum ni dekat dalam piramid ni ada mention, tapi ada mention dekat dalam panduan diet Malaysia 2010. Tapi ni kita mention juga dalam panduan 2020 dan kita appearkan juga pada kita punya piramid makanan tu sendiri. Jadi kat sini saya rasa rakyat Malaysia bila dia tengok piramid ni, dia boleh terus ingat message apa yang nak bawa balik ke rumah lah. Tapi tuan-tuan dan perempuan jangan guna sampai dua-dua piramid ya. Guna yang ni je sekarang 2020. Saya takut guna dua-dua confuse pula. Jadi kita guna 2020 dan seterusnya lah untuk masa tengok dan masa 10 tahun akan datang bagaimana ya. Okey, dan seterusnya kalau kat sini kita pun highlight kepelbagaian ya. Maksud saya bila kita letak gambar-gambar pelbagai dalam ni, tidak semestinya rakyat Malaysia makan apa yang dalam gambar je ya. Jangan salah faham. Sebenarnya ini adalah orang kata sebagai contoh wakil makanan-makanan daripada sumber kumpulan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pelbagaikan pemilihan makanan berdasarkan kumpulan makanan dan juga berdasarkan saranan yang di sebelah ni. Sebagai contoh saya mention sini, kita mention sini adalah bijirin penuh, produk bijirin penuh macam oat ke dan sebagainya, tinggi fiber. Okey, dan seterusnya kalau kita tengok aras yang ni, kalau kita ikutkan ya, bila dah sampai ke atas puncak makin lama dia semakin kecil. Maksudnya dia punya saranan dia, keperluan pengambilan dia semakin lama semakin sedikit. Okey. Kat sini kalau kita tengok kumpulan protein ya, tuan-tuan dan perempuan, kita tengok kumpulan protein kita perlu ambil lah ya. Piramid ni mewakili pengambilan makanan dalam satu hari ya. Okey. Jadi kita perlu ambil macam contoh sebagai orang dewasa 18 hingga 59 kena ambil susu, minum susu. Nanti ada orang tanya, ada juga pernah tanya sampai bila kita kena minum susu ni, Puan Hidayah? Puan Hidayah rasa macam sampai bila ya kita kena minum susu? Dulunya kalau ikut dikatakan ya, sampai mungkin kita pada usia tua pun sebenarnya kita masih memerlukan susu sebab kandungan nutrien dan khasiatnya yang sangat banyak. Ya betul Puan. Puan Hidayah. Terima kasih. Okey, yalah sebab ada setengah-setengahnya bila anak dah masuk sekolah mereka merasakan anak tak perlu susu. Sebenarnya tidak ya, banyak yang ditemui begitu, tapi sebenarnya tidak kita perlukan susu. Sebaik-baiknya sampailah ke penghujung nyawa kita lah. Okey, susu dan susu pekat manis tidak termasuk ya, tahu-tahu dah pun tidak termasuk dalam grup ini. Lepas tu selain daripada susu alternatif dia, kita boleh pilih yogurt, yogurt yang plain yogurt tu dan sebagainya lah ya, dan keju ya, ada juga kat sini. Dan lepas tu yang ni ikan. Ikan kalau tuan-tuan dan perempuan semua lihat ya, kalau yang piramid lama kita tak ada dia macam cluttered lah, maksudnya semua makanan kita kumpulkan bersama-sama. Tapi kat sini ikan, kat sini gambar-gambar kat sini semua kita ambil kira berdasarkan saya saja. Sebagai contoh ikan pun kita letak seekor juga kat sini, menunjukkan ikan setiap hari adalah digalakkan untuk makan seekor ikan lah ya. Saya sederhana lah ya, kalau nak tahu saya rasa kalau buat anggaran estimation kena macam lebih kurang panjang sudu makan kita, betul tak Puan Hidayah? Ya betul, lebih kurang satu panjang sudu makan kita untuk sekali makan. Panjang dia lebih kurang panjang sudu makan kita lah estimation. Tak boleh nak exact sampai ukur dengan pembaris tu, memang tak dapat kan. Kita guna household measurement lah ya sebagai estimation food intake kita untuk setiap hari. Okey, dan sebagainya kita galakkan juga boleh nak makan daging dan sebagainya, tapi kita buangkan bahagian berlemak ya. Kalau tengok gambar tu pun tak ada lemak tu. Kulit pun dibuang tu ya, nak menunjukkan message tu kita nak sampaikan bahawa
kita kurangkan lemak-lemak lah bila masak tu, kita kurangkan. Ya, okey. Dan seterusnya ada juga telur. Telur boleh makan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak lebih healthy, lebih sihat katanya, sebab makanan lain kita dah goreng-goreng, telur tu kita rebus lah. Gitu kan. Okey. Dan bahagian paling atas sekali kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok tu, dia bukan kumpulan makanan. Dalam grup ni, grup piramid kita ni, kita ada 5 kumpulan makanan pada 4 aras. Ni kita tengok 4 aras, 1, 2, 3, 4. Tapi grup dia 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang ni kita adalah makanan, ini adalah penambah perisa. Kita kata penambah perisa dalam kesemua makanan ni. Okey. Jadi penambah perisa ni kita galakkan untuk ambil sedikit lah ya, ambil sedikit. Misal katalah kita dah buat masak kicap tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh tak perlu lagi kita tambah garam. Betul ya Puan Hidayah? Masak kicap ayam, betul tak Puan Hidayah? Ya, betul. Sebab sebenarnya kandungan garam dalam kicap itu sendiri sebenarnya dah tinggi kan Puan Rozalina? Ya betul Puan Hidayah. Terima kasih Puan Hidayah bantu. Tak apa. Ya, jadi kita galakkan macam minyak pun sebenarnya bukan tak boleh ambil ya, kita boleh ambil tapi semuanya dalam keadaan yang sederhana dan sedikit, dan orang kata tidak berlebih-lebih lah, sebab apa-apa saja jika berlebihan yang sepatutnya sebenarnya tidak berapa baik lah ya. Jadi semuanya diambil dalam kadar-kadar yang sedikit lah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya. Okay lah. So jadi tuan-puan dapat lihat ya penerangan daripada Puan Rozalina, sebenarnya ada kepentingan kenapa pihak Kementerian Kesihatan Malaysia membuat perubahan kepada piramid makanan kita. Status pemakanan rakyat Malaysia menjadi titik tolak saya rasa kepada perubahan piramid makanan Malaysia berbanding 10 tahun yang lepas, iaitu pada tahun 2010. Baiklah Puan Rozalina, sebelum kita bertanya tentang lebih lanjut topik kita pada hari ini, izinkan saya untuk membuat sedikit pengumuman ya tentang program yang akan dijalankan oleh pihak Diet Care Center, iaitu Slim Possible MCO 2.0. Jika tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat pada skrin sekarang ni adalah rentetan kepada Slim Possible MCO 1.0, Manage Calories on Your Own, iaitu siri pertama yang telah dijalankan pada Februari yang lepas. Disebabkan sambutan yang hangat daripada orang ramai, maka kami bawakan siri yang kedua yang akan berlangsung pada 27 dan 28 Mac 2021 dengan yuran pendaftaran serendah RM80 sahaja, iaitu jika tuan-tuan dan puan-puan mendaftar sebelum 28 Februari 2021, dan yuran penyertaan itu akan menjadi RM99 jika pendaftaran dilakukan selepas 28 Februari dan sebelum 21 Mac 2021. Saya memberi jaminan bahawa program ini adalah program yang sangat menarik, dan jika tuan-tuan dan puan-puan dapat membuat perbezaan program penurunan berat badan yang telah dijalankan di luar, puan dapat melihat perbezaan yuran pendaftaran yang boleh mencecah sehingga ratusan ringgit, tapi belum menjamin tuan-tuan dan puan-puan akan berjumpa dengan pakar pemakanan yang bertauliah. Namun jika tuan-tuan dan puan-puan menyertai program ini, iaitu program yang dianjurkan oleh Diet Care Center, tuan-puan sendiri akan berjumpa dengan pegawai dietetik bertauliah, serta kami bawakan seorang pegawai fisioterapi yang akan memperkenalkan kepada anda jenis-jenis senaman yang bersesuaian untuk anda. Jadi anda boleh berkomunikasi dengan mereka secara langsung, dan anda digalakkan untuk membuat pendaftaran sekarang melalui link pendaftaran yang mungkin akan disiarkan sekarang di skrin. Ya, okey, link pendaftaran akan disiarkan, dan juga link pendaftaran itu akan diberi di Facebook laman rasmi, Facebook rasmi Diet Care Center. Selain daripada itu, tuan-tuan puan juga boleh untuk scan QR code atau menghubungi pegawai kami di talian 0102255586. Jadi untuk mendapatkan yuran pendaftaran yang lebih rendah sebelum 28 Februari, jomlah daftar beramai-ramai untuk menyertai program kami pada kali ini. Dan juga sedikit peringatan ya kepada semua penonton, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan kepada panel jemputan kita pada pagi ini, puan boleh kemukakan soalan tuan-tuan dan puan-puan di laman rasmi Facebook Diet Care Center, dan insyaAllah kami akan kemukakan soalan-soalan anda pada akhir sesi kami nanti. Baiklah Puan Roza,
berbalik pada Puan Rozalina kita sambung perbincangan kita balik. Jika dilihat contoh piramid makanan seluruh dunia seperti yang Puan Rozalina katakan tadi, bentuk nenas kalau di negara China dia ada bentuk atap dia macam pagoda. Okey, mempunyai pelbagai bentuk, saiz, color dan pelbagai makanan. Okey, namun apa yang saya dapat lihat adalah perbezaan utama piramid makanan Malaysia yang kita bawakan adalah gambar yang diletakkan pada piramid tersebut adalah dalam bentuk sukatan. Seperti yang Puan Roza katakan tadi, kita ada cawan, sudu, Sebenarnya apa maksudnya tu Puan? Saya rasa ramai di kalangan orang ramai di luar, memang kita tanya-tanya kenapa mesti letak dalam cawan? Kenapa kena letak dalam sudu? So, apakah maksud di sebalik benda? Silakan Puan. Terima kasih Puan Hidayah. Okey. Jadi untuk semua rakyat Malaysia yang sedang menonton, terima kasih kerana semua mengambil inisiatif untuk mengetahui mengenai piramid makanan Malaysia yang baru ini. Okey, jadi mengapa bila kita letak dekat dalam gambar piramid itu kita ubah berbanding tahun 2010. Jika kita lihat tahun 2010 cluttered semua makanan di dalam tu menunjukkan makanan tu boleh diambil daripada berbagai jenis lah. Okey, sekarang ni setelah 10 tahun kita rasa adalah satu keperluan untuk memberi perkongsian dengan rakyat Malaysia bahawa penting untuk kita buat anggaran mengenai pengambilan sajian makanan kita lah. Okey, jadi kenapa sudu, cawan dan sebagainya sebab itu adalah yang paling mudah kita gunakan, paling mudah kita perolehi dan yang paling penting itu adalah household measurement di mana peralatan tersebut itulah yang kita gunakan untuk kita makan dan sebagainya. Jadi barang-barang ni semua sangat rapat dengan diri kita. Sangat rapat dekat dapur kita, sangat rapat dengan diri kita. Memang selalu kita guna, everyday kita guna. Jadi dengan menggunakan bahan-bahan tersebut, barang-barang tersebut, kita boleh membuat anggaran sepatutnya. Sebagai contoh, saya pergi daripada bawah sekali, iaitu kalau kita tengok dekat bahagian bawah sekali tu, kita ada buat sayuran kita kat belah kiri, sayuran. Kat situ ada sebenarnya gambar sayur yang dah dimasak dengan yang belum masak. Yang belum masak tu ulam lah Okey, yang sayur yang dah dimasak macam bayam, sawi ni, dia punya kuantiti satu sajian dia satu sajian, nak kata kat bawah tu ambil 3 kan, satu sajian. Okey, saya guna senduk ni juga. Okey, senduk ni dekat mana-mana kedai pun ada, kedai RM2 ada, kedai apa ekor semua ada okey, senduk ni jangan guna senduk kawah ke sebagainya, tak kita guna standard yang begini yang tak terlampau dalam sangat yang ni memang senang kita dapat mana. Jadi satu saja sayur yang kita dah masak tu adalah satu senduk. Satu senduk kita try adjust masuk kat dalam satu cawan. Saya guna cawan lah kat dalam tu Satu cawan. Okey, bila satu cawan dia dapat separuh. Okey, sayur yang dah dimasak dapat separuh cawan menunjukkan satu sajian. Okey, dia menunjukkan satu sajian. Dia menunjukkan satu sajian. Okey, lepas tu misal katalah sebagai contoh kita makan breakfast pagi, kita makan nasi lemak. Okey, nasi lemak sedap dan memang makanan kita punya makanan dalam negara kita lah yang kita kata makanan heritage yang diwarisi turun-temurun makanan melambangkan Malaysia. Okey, jadinya nasi lemak ni kalau kita selalunya ditimbun dan sebagainya, kali ni kita tambah sikit kangkung rebus Puan Hidayah. Kita tambah kangkung rebus. Tuan-tuan boleh ambil satu senduk kangkung, letak dalam nasi lemak lah sebagai contoh Okey, kita letak itu satu sajian dah tu. Satu sajian ataupun kita buat anggaran kita tak ada senduk tu lah. Kita tak ada senduk, kita tak dalam cawan. Okey, buat anggaran letaklah dalam cawan ni, cawan 200 ml Okey, lepas tu kita letak itu menunjukkan kita dah dapat satu sajian. Okey, bila tengah hari tuan-tuan dan perempuan nak makan lunch. Okey, nak makan lunch kita makan nasi biasa dengan maybe kita nak buat masak air bayam ke bayam yang dah campur cendawan ke, kita letak sama juga sukatan dia, satu sendok ataupun setengah cawan ni dah dapat 2 sajian tuan-tuan. Okey, lepas tu malam, disebabkan pagi, siang, malam tu kita dah makan makanan yang sayur dah masak, maybe malam tu kita nak makan
ulam raja, let's say ulam raja. Jadi ulam raja dia tak masak lagi, dia raw, jadi kita kena masukkan ada cawan, dia penuh ni, penuh satu cawan adalah satu sajian. Maksudnya senang je sekarang ni, yang tak masak dia satu cawan satu sajian, yang dah masak separuh cawan adalah satu sajian. Jadi bila kita tengok kat situ dah capai sebenarnya 3 saja satu hari, dan kalau kita ambil lebih pun lebih baik. Sebagai contoh, kalau sebab sayur ni dia pun kalau kita tak masak boleh diabaikan kalori dia lah ya, terutama sayur berdaun lah. Kalau kita tambah dengan minyak semua tu, pengiraan kalori tu adalah daripada minyak dan sebagainya yang kita goreng tu. Okey, jadi dah dapat 3 sajian. Okey, kalau misal katalah waktu tea time ke, tuan-tuan dan perempuan nak makan contoh nak makan apa, salad dan sebagainya pun, yang ataupun macam tomato yang kecil-kecil tu, yang macam tomato, sweet tomato tu pun itu dah menunjukkan pengambilan sayur kita pun dah mengikut saranan. Okey, macam buah buah kita tengok, buah kita tak cawan lah ya. Okey, buah ni buah apple ya, buah apple saya rasa senang buat anggaran. Kalau kita pegang macam ni, itu satu sajian untuk apple, satu sajian untuk macam buah limau ya, buah limau semua dah biasa dah semua ni. Okey, buah limau satu sajian, dah 2 biji mungkin kita makan tengah hari, satu lagi kita makan waktu malam ke, itu dah dapat 2 sajian tuan-tuan. Maksudnya sebenarnya macam kita boleh apply lah selain daripada buah ni, buah pisang ya, buah pisang ke, ataupun kalau tembikai tu kita potong yang jual biasa kat kedai, kita potong slice sekeping macam tu pun dah satu sajian ya. Begitu juga dengan buah-buah lain. Kalau jambu air, kalau tengok kat situ jambu air jambu air kecil-kecil tu tau, yang kecil-kecil tu tuan-tuan dan perempuan, yang tu dalam 7 hingga 8 biji tu satu sajian. Okey, sebelum saya tahu apa yang penting nak mention, piramid ni adalah untuk populasi yang sihat. Kalau populasi yang ada penyakit diabetes ke, ada penyakit hypertension ke, yang tu dia ada rawatan lain. Ya betul Puan Hidayah? Dia ada lain ya, yang orang yang sihat ya, yang untuk kita prevent daripada peningkatan penyakit-penyakit tersebut lah. Okey, jadi yang saya mention tu buah dan sayur. Dan kalau level yang kedua, kita letak nasi dalam senduk. Nasi dalam senduk lah. Sebab kita senduk nasi dalam periuk tu, satu sajian tuan-tuan dan perempuan, satu sajian tu yang tidak membumbung. Janganlah disebabkan satu senduk je kita pun bersungguh-sungguh cedok sampai dia membumbung, itu tidak dikira satu sajian tuan-tuan dan perempuan. Dia kena rata, ambil dengan just nice, macam tu. Okey, itu satu, kalau 2 senduk tu satu sajian ya. Okey, selain daripada tu kita roti fiber kita galakkan. Ni roti fiber, ni model makanan, saya boleh pegang-pegang. Okey, ini kita lebih macam yang tadi kita tengok karbohidrat tadi, kita galakkan yang tinggi kandungan fiber, tinggi kandungan serat. So kita boleh ambil yang roti yang apa tu, tinggi kandungan fiber, tinggi kandungan serat lah ya, boleh tukar-tukar. Okey, selain daripada tu kita tengok oat ya dan sebagainya tu kan, macam satu bihun ni kebiasaan kita ambil juga. Bihun ni kalau dia punya tingkatan dia, kalau satu sajian dia adalah 1.5 cawan. Satu, lepas tu setengah lagi. Dia baru, sebenarnya yang saya tunjuk yang kita tunjuk kat piramid ni, dia mewakili satu sajian lah. Kalau bihun 1.5 cawan, kalau mi 1 cawan macam tu. Kalau nasi tadi 2 senduk tadi, dia satu sajian macam tu. Okey, ada orang tanya apa beza sajian dengan hidangan. Okey, jadi term ni kita guna serving menunjukkan sajian dalam kita menganggarkan jumlah makanan yang perlu diambil, kita panggil term sajian. Okey, kalau hidangan maksudnya okey, kita letak nasi, kita letak air, kita letak lauk tu, itu hidangan kita. Tapi kalau sajian ni kita merujuk kepada kita punya amount. Betul ya Puan Hidayah ya? Ya betul. Okay. Sajian tu maksudnya adalah sajian tu adalah bermaksud setiap satu jenis makanan berbanding dengan hidangan, dia adalah satu hidangan yang lengkap. Ada protein lah. Betul, sajian
dia dalam piramid dia merujuk kepada kita nak panggil untuk satu sajian makanan, satu sajian nasi, macam mana, macam tu. Okey, dan seterusnya kita yang ke atas, kalau susu ataupun air, kita guna 250 ml ikatan gelas, macam ni, air kosong, air plain ataupun air yang kurang yang tak ada kita add dengan gula ke apa kan, kita tak nak yang macam tu lah. Ni betul-betul plain. Okay, kalau lagi satu ini susu, yogurt. Kalau yogurt ni yang pendek tu dia 2 pot tu. 2 pot tu adalah satu saja. Kadang-kadang kita makan satu pot je kan, satu pot tu dia tak capai untuk satu sajian lah. Sebab kita fokus kepada kalsium juga kat situ. Jadi untuk cukupkan pengambilan tu, dia 2 pot kat sini. Okey, selain daripada tu kita legium ni penting, nak kata legium apa, contoh dia macam soya tu legium, macam tempe ke, dia adalah legium, dia refer kepada protein. Dia refer kepada protein, dia merujuk kepada protein. Macam kalau kita nak makan legium tu satu tapak tangan tu, satu sajian macam tu. Okey, seterusnya kalau tuan-tuan makan ni seketul ayam. Seketul ayam itu kita panggil satu sajian juga, satu ekor ikan yang saya kata anggaran macam sudu ni tadi pun, panjang dia pun itu adalah satu sajian juga ya. Tapi bila janganlah sekali protein tu bila dah ada ayam, ada juga campur ikan lagi, campur telur lagi, jangan semua campur ya tuan-tuan. Maksudnya bila dah makan ikan untuk satu meal, maybe satu meal lagi, satu makan dinner pula kita ambil telur ke dan sebagainya lah, kita alternate macam tu. Okey, legium satu sajian half cup, macam tadi macam tempe tadi tu satu pam macam tu. Okey, lepas tu yang ni kat atas ni macam mana ada orang tanya apa keperluan yang kat atas ni. Okey, yang kat atas ni dia penambah perisa, selalunya dia memang boleh meningkatkan appetite kita untuk makan lah. Kadang-kadang kita dah lupa dah makanan kita kat karbo ni berapa sajian bila dah ada appetizer. Bila dah makan banyak tu jangan lupa exercise tuan-tuan dan puan-puan. Itu untuk membantu kita energy balance lah. Okey, jadi yang atas ni bila kita kata apa keperluan dia, sebenarnya kalau ikutkan WHO dia menggalakkan kita ambil garam kurang daripada 5 gram per day. Jadi kita kena tahu daripada atas sampai bawah ni dah berapa banyak garam yang kita makan. Sampailah ke atas sekali. Kadang-kadang kita nak makan, maybe kita nak makan something yang macam rasa masin sikit yang biasa kita makan, tradisi kita makan ni, kita kena agak-agak disebabkan ikan tadi dah goreng letak garam, ni pun ada garam kita buat andaian anggaran, agak-agaknya dia kena kurang daripada 5 gram per day. 5 gram per day itu sebenarnya satu sudut teh. Ya Puan Daya? Betul kan? Yes. Okey. Okey. Dan digalakkan semasa kita ambil makanan utama tu, kita galakkan untuk kita minum air kosong lah. Macam makan tengah hari, makan malam, masa kita makan nasi tu kita digalakkan minum air kosong. Okey, jadi macam sebenarnya ada orang tanya senang lagi nak ingat pinggan sihat apa semua, sebenarnya itu maksudnya pendidikan kita dah sampai kepada masyarakat. Memang betul lah pinggan sihat lagi mudah praktikal digunakan, tetapi pinggan sihat dia merujuk kepada pengambilan untuk sekali makan Macam yang piramid ni dia menunjukkan berapa jumlah, berapa bilangan sajian yang disarankan untuk ambil untuk satu hari makan. Satu hari. Jadi kalau kita selain daripada household measurement tadi yang saya mention tadi, nak mudah juga suku-suku separuh lah. Suku-suku tu macam kita katakan separuh ni adalah sayur dan buah. Nampak dia inline dengan piramid kita pun. Piramid kita pun kat bawah sekali pun buah dengan sayur banyak. Jadi memang inline kita punya pinggan ni. Jadi lepas tu kita tengok nasi mi roti, kita galakkan yang kalau nak guna yang ada fiber pun lebih baik Kalau nak guna biasa pun tak ada masalah untuk orang yang normal, kecuali cumanya kita kena ikut betul-betul lah suku-suku separuh dia macam ikan, seko dan sebagainya. Kalau daging ni pun satu pam ataupun dulu-dulu kita istilah dua tak mancis lah, saya istilah macam tu. Selain daripada tu ada satu lagi piramid ni sebenarnya kita pun ambil kira kajian ke atas aktiviti fizikal rakyat Malaysia. Adakah kita
digolongkan dalam sedentary ataupun aktif ataupun tak aktif lah ya. Jadi kita ambil kira semua benda-benda berkaitan lah untuk kita membentuk saranan bagi rakyat kita. Jadi Puan Rozalina, sebenarnya rakyat Malaysia ni consider sedentary ke, aktif ke, macam mana Puan? Okay, secara general kita boleh dikatakan sebagai sedentary lah, tambah-tambah lagi dalam keadaan MCO. Jadi kita sebenarnya kita boleh buat aktiviti untuk buat energi, untuk energy balance. Bila kita dah ambil makanan tu, makanan kalori masuk, so nak bakar dia pula kena ada sedikit indoor activity, kalau tak dapat outdoor pun turun naik tangga ke dan sebagainya, ataupun boleh ikut YouTube yang YouTube yang berjalan ya, berjalan dalam rumah ke apa ke sebagainya. Adalah dia punya step-step dia, tuan-tuan dan rasanya boleh kita boleh google lah untuk tengok benda-benda tu lagipun rasanya pun dekat office pun sekali-sekala bangun buat aktiviti, sedikit aktiviti fizikal lah. Macam tu. So sebenarnya apa yang diperkatakan oleh Puan Rozalina tadi setiap makanan yang ada pada piramid makanan itu mempunyai sukatan, okey? Ataupun kita kata setiap makanan yang ada di Malaysia ni sebenarnya mempunyai sukatan yang betul. Maksudnya berapa banyak yang kita sepatutnya kena makan, ya. Tidak kisahlah makanan itu datang daripada sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak, ya. Semuanya itu mempunyai sukatan, termasuk buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan penonton kita pada hari ini, langkah pertama anda adalah untuk belajar sukatan yang betul untuk makanan harian anda. Setiap gigitan anda menyumbang kepada kalori dan ataupun jumlah tenaga yang anda ambil. Jika berlebihan akan memudaratkan kesihatan anda sendiri. Baiklah Puan Rozalina, hampir 45 minit ya kita bersiaran pada ketika ini. Saya rasa satu perkongsian yang sangat bermanfaat kepada semua, dan saya pasti tuan-tuan dan puan-puan dan di luar sana mempelajari ilmu yang baru untuk kita kongsi kepada keluarga dan rakan-rakan pada masa akan datang. Baiklah, mungkin Puan Rozalina kita boleh ambil beberapa soalan daripada penonton kita di Facebook Live, ya Puan Rozalina? Ya. Boleh. Okay. Tadi saya ada mention apa beza sajian dan hidangan, kita dah mention. Okey, apa tu air termasuk tak air jus atau air sup? Sebenarnya kalau air jus ni pun kita risau sebab kadang-kadang kita added some sugar. So sebenarnya sugar kat situ yang kita sangat-sangat titik beratkan lah, sebab sugar sebenarnya dia akan meningkatkan pertambahan kalori. Jadi nombor 3, di mana kami boleh dapatkan rujukan terbaru di Malaysia ni? Okey, buat masa sekarang kita hanya ada piramid ni kita keluarkan di bahagian pemakanan, boleh tengok website bahagian pemakanan. Dan untuk makluman kita pun sedang ya ke arah untuk mengeluarkan panduan diet Malaysia 2020. Nanti bila dah keluar kita pun akan upload dekat dalam kita punya website bahagian pemakanan. So kita insyaAllah kita boleh dapat secara secara online lah ya. Okey, kalau tengok sarapan biji apple sebagai dada ayam ni, adakah corak pemakanan seperti ini mencukupi? Okey, sebenarnya dia bergantung juga kepada culture, ekonomi, iklim, bukan ekonomi, kepada culture, keadaan negara tertentu, dan pengambilan kalori ni pun dia bergantung kepada jantina, ya, umur. Lepas tu aktiviti pekerjaan ya, kalau dekat Korea dia kata makan saja sarapan sebiji apple lunch. Okey, ni kena tengok balik, kena kira, kena kalkulate tu cukup ke tak ya Puan? Betul tak Puan Daya? Tapi saya rasa kalau kita lihatkan kepada corak pemakanan kita di Malaysia kan, bila kita sebut ia adalah satu hidangan, semestinya kena ada sumber daripada karbohidrat, iaitu sumber utama tenaga, protein dan juga lemak. Dan kalau jika dilihat pada soalan daripada penonton kita ni, mungkin soalan seorang peminat Korea saya rasa makan pagi hanya sebiji apple, saya rasa itu tidak mencukupi. Mencukupi ataupun tidak, saya rasa itu satu persoalan. Dan yang kedua, adakah ia memberi keseimbangan kepada keperluan tubuh badan? Yes, betul. Ya, sebab yang berdasarkan piramid kita sarankan ini adalah mencukupi keperluan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ambil makanan berdasarkan bilangan saja yang kita telah recommend pada piramid makanan Malaysia, insya-Allah dia
mencukupi keperluan pemakanan harian. Tetapi kalau kita skip serta makanan, kemungkinan akan berlaku juga kekurangan mikronutrien dalam badan kita lah, tidak mencukupi untuk kita individu. Dan lagi satu, sebenarnya kita punya pengambilan kalori kita ni pun memang dah dibahagikan kepada 50 hingga 60% karbohidrat, sehingga 25% untuk protein dan fat. Jadi bila kita lihat kat sini, kalau kita tak cukup pengambilan makanan tersebut, macam kalau ikutkan sebiji apple, macam Puan cakap tadi, 5 ayam saja memang tak cukup lah keperluan nutrien. Betul. Okey, bagaimana dengan populasi di bawah 18 tahun? Masih menggunakan piramid lama ke? Okey, untuk populasi 18 tahun, buat masa sekarang kami, actually konsep still the same, suku-suku separuh, tetapi dia punya number of serving dah tentu berbeza ya dengan kumpulan orang dewasa. Jadi kita pun sedang membuat semakan untuk Malaysian Data Guideline ya untuk yang ni. Yang kita pun sedang buat semakan juga concurrent ya, actually kita buat juga ya. Yang ni MDG, Malaysian Data Guideline. Kita sedang buat juga semakan. Jadi kita akan merujuk kepada yang ni bila dah keluar lah. Buat masa sekarang kita guna RNI 2017 untuk kita tahu dia punya number of serving for each macronutrient lah. Okey, so maksudnya Pak Rozalina, maksudnya jika kita kata kanak-kanak lah, remaja dan kanak-kanak yang berusia 18 tahun ke bawah masih boleh merujuk kepada piramid Malaysia, cuma jumlah serving sahaja yang berbeza, betul? Jumlah serving, number of serving kita masih lagi guna yang ni lah, dan juga RNI 2017. Okey, apakah konten kepada susu sekiranya seseorang itu tidak minum susu? Okey, susu selain daripada tu macam kita sebut tadi, susu berada level yang sama dengan soya ya. Soya tadi pun ada yogurt ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang tidak minum susu boleh tukar kepada pengambilan minuman seperti itulah ya. Okey. Pemakanan bagi warga emas yang berusia 50 tahun ke atas, macam mana Puan Rozalina? Okey, warga emas pun sama yang berusia 59 tahun dan ke atas, kami juga sedang membuat semakan juga, dia concurrent. Dan sekarang ni kalau kita nak sebagai health professional, kita nak advise dia punya pengambilan diet dan sebagainya, kita memang merujuk kepada RNI 2017. RNI 2017 dalam ni still the same, dia punya saranan mikronutrien dia masih lagi sama, 50 hingga 65%. Cuma dia punya number of kalori dia, jumlah kalori dia saja berbeza mengikut kumpulan umur. Jadi based on kalori itulah kita pecahkan kepada percentage mikronutrien tadi tu. Okay. Saya rasa mungkin kepada penonton ataupun tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang mungkin untuk mengetahui dengan lebih lanjut apa yang Puan Rozalina katakan tadi, iaitu RNI Recommended Nutrient Intakes Malaysia 2016, MDG. So saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat temu janji bersama dengan kami, pegawai dietetik di FSK sebenarnya. Boleh mengisi borang di borang untuk appointment, borang untuk temu janji secara atas talian. Okey, di link yang tertera di skrin sekarang, dan juga kita akan sediakan juga di link tersebut di laman rasmi Facebook DCC. Okey. So Puan, lagi satu, saya rasa kita mungkin ada masa lagi, lebih kurang 10 minit lagi. Ada yang bertanya, sekiranya hanya consume fruits and veggie for lunch and dinner. So maksudnya adalah, adakah daripada piramid itu sendiri kita kena mengambil semua daripada atas sampai ke bawah, ataupun macam mana Puan? Let's say kita consume only fruit and veggie for lunch and dinner. So this pyramid actually kena ambil semua food for day or fruit and veggie intake tu dikira tidak follow the pyramid. Saya tak berapa faham soalan ni. Tapi macam mana tu Puan Daya? Saya bertanya, let's say kita soalannya adalah, saya rasa mungkin vegetarian kita ni hanya makan fruits and veggie pada lunch dan dinner. Jadi adakah dia tanya, adakah bila dia makan fruits and veggie lunch and dinner dia tidak follow guideline Malaysia Food Pyramid tu? Kalau Malaysia
Macam kalau kita Malaysian Food Pyramid sebenarnya kita kita maksud semua kumpulan makanan tu kita ambil. Tapi kalau macam tuan-tuan dan puan-puan just ambil fruit and veggie for lunch and dinner. Tapi kita kena consume juga, kita kena tengok juga number of serving for each group tu kita capai ke tak pada siang hari. Ataupun pada waktu lain. Barulah kita follow. Ya, tapi sebaik-baiknya kalau selain daripada kumpulan makanan kita ni perlu ada kepelbagaian, kita punya time makan tu pun sebenarnya mempengaruhi kita punya status pemakanan. Okey, macam sebagai contoh lah, misal katalah tuan-tuan dan puan-puan hanya makan lunch and dinner tu sayur dan buah. Masa bila pula nak makan karbo? Kan, karbo, let's say kalau karbo puan makan siang, mungkin siang nak capai, let's say puan nak capai 4 serving, mungkin kena ambil banyak pada waktu tu. Okey, dan bila keadaan ni berlaku, tak seimbang pemakanan tak seimbang pun kita takut efek kepada kita punya tahap kesihatan, status kesihatan sebab waktu malam sebenarnya dia punya makronutrien walaupun karbo, jangan pandang, tak adalah karbo tak semestinya dia membawa bad effect sebenarnya karbo ni sebenarnya dia adalah makanan kepada salah satu kita punya sistem saraf kita. Jadi memang nak tak nak kita kena sebaik-baiknya ikut saranan supaya kita dapat cover semua. Saya takut bila kita skip macam tak ambil tak cukup, so tak cukup keperluan untuk fungsi sel, untuk fungsi tubuh yang baik lah. Ya. Okey, dan lagi satu berdasarkan veggie veggie and fruit ni actually kami pun ke arah untuk menghasilkan panduan diet untuk vegetarian jugalah actually ya, bila tak ambil protein daripada sumber ikan, apa alternatif dia untuk vegetarian? Sumber ikan ataupun sumber haiwan. So apa alternatif dia? Oh, maksudnya Puan Rosalia akan ada maksudnya food pyramid yang lain untuk vegetarian ke macam mana Puan? Kita ada suggestion, kita ada saranan untuk vegetarian juga lah. Okay. So sebenarnya ada beberapa lagi soalan. Ada yang bertanya tentang intermittent fasting untuk penurunan berat badan. So dan juga ada yang bertanya tentang ketogenic diet ya. So untuk ketogenic diet ni ada recommendation berapa banyak karbohidrat ataupun langsung tak payah ada karbohidrat. So saya rasa kalau yang ini kita mungkin Miss Yap lain ya, mungkin boleh berjumpa dengan pegawai dietetik untuk penerangan yang lebih lanjut saya rasa. Sebab dari segi bila masuk kepada penyakit ataupun sesuatu jenis diet yang lebih spesifik, dia kena konsult secara individu sebab keperluan setiap individu itu adalah berbeza. Betul Puan? Okay? Betul. Okay. So untuk kita buat secara umum macam ni, general, nanti saya takut nanti apa yang Puan Rosalina cakap nanti akan jadi tersalah faham kepada orang ramai. Okay? Dia memang consultation yang face to face individual. Kita kena tahu dia punya background semua, kita kena tahu. Kita kena ambil kira dia punya medical condition, kena ambil tahu. Jadi yang piramid ni macam saya sebut tadi hanya untuk general population yang sihat. Ya, jadi sebab tu kita ada mungkin kita ada treatment ataupun consultation yang lebih teliti diambil kira semasa di hospital dan sebagainya. Maybe. Betul. Baiklah. Hampir 1 jam siaran langsung kita pada pagi ini. Saya kira segala persoalan yang telah dikemukakan telah dijawab dengan baik sekali. Sebelum kita mengakhiri program kita pada pagi ini, ingin saya ingatkan kepada semua para penonton, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk mengisi borang kehadiran pada pautan ataupun pada link yang telah diberikan pada laman rasmi Facebook Diet Care Center bagi memudahkan pihak kami untuk urusan sijil dan juga jam latihan. Okay? Dan yang kedua, ya Puan. Okey, sebelum saya terlupa ya Puan Hidayah, ada pertanyaan lebih lanjut ya berkaitan dengan piramid makanan Malaysia ni, kita boleh kami alu-alukan ya untuk semua rakyat Malaysia berhubung dengan pegawai sains pemakanan di seluruh negara. Kita ada di klinik-klinik ya untuk mendapatkan info lebih lanjut berkaitan piramid makanan Malaysia ataupun berkaitan pemakanan sihat ya. Pegawai-pegawai kami ada di setiap klinik kesihatan, InsyaAllah seluruh Malaysia. Okey, baiklah. So jangan lupa kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, sekiranya untuk tahu dengan lebih lanjut ya, seperti yang Puan Rosalia kata, boleh pergi ke
klinik kesihatan yang terdekat, kerana di situ kami menyediakan pegawai sains pemakanan yang akan membantu anda untuk penerangan yang lebih lanjut. Tapi perlu diingatkan, dia adalah untuk populasi yang sihat, ya. Baiklah, jam link pautan ataupun pautan untuk kehadiran ada disediakan. Perempuan tuan-tuan dan perempuan jangan lupa untuk isi untuk proses urusan sijil dan jam latihan. Baiklah, sedikit promotion lagi sekali, ya, bagi program Slim Possible 2.0 yang akan kami jalankan pada 27 dan 28 Mac 2021. Sebenarnya kita ada mengetengahkan beberapa modul, iaitu yang pertama starter kit to calorie deficit, di mana pemahaman utama konsep energy balance ataupun keseimbangan tenaga akan diajar, dan seterusnya pengiraan kalori seharian untuk setiap individu serta pengenalan Malaysian Dietary Guidelines seperti yang Puan Rozalina katakan tadi. Kita akan sentuh pada modul kita yang pertama ini. Okey? Selain daripada itu, pemakanan yang sihat juga kita akan sentuh jugalah pada modul pertama. Baiklah, untuk modul yang kedua, Math Magic on a Plate, ya, di mana peserta pada modul kedua ini, peserta akan dibagikan kepada beberapa kumpulan dan kumpulan tersebut akan diketuai oleh seorang pegawai dietetik yang bertauliah, ya, untuk membantu anda dengan lebih dekat dalam pengiraan yang tepat keperluan kalori seharian anda, individu, bukan secara keseluruhan, secara individu, termasuk pengiraan makronutrients, karbohidrat, protein and fat. Dan yang paling penting adalah kami akan ajar anda teknik anggaran kalori berdasarkan peralatan ataupun household measurement seperti yang anda lihat pada piramid makanan. Ada sendu, ada sudu, ada cawan. So jika anda makan itu, berapa akan menyumbang kalori anda, ya. Baiklah, untuk modul yang ketiga, let's plan our meal. Jika kita lihat pada modul pertama dan kedua tadi, anda telah diberi penerangan tentang kiraan, maka pada modul yang ketiga, anda diberi kebebasan untuk membuat pelan pemakanan anda sendiri berdasarkan corak makanan, jenis makanan, cara masakan, semuanya akan diterangkan pada modul ketiga. Dan seterusnya, modul yang terakhir, feel the burn, ya. Baiklah, kami untuk modul kali ini, feel the burn, kami bawakan kepada anda seorang pegawai fisioterapi dari Fakulti Sains Kesihatan UiTM yang akan mengajar anda dengan lebih lanjut jenis-jenis senaman ataupun exercise, utamanya for the targeted area. Okay, dan selain itu juga HIIT exercise atau kita panggil high intensity interval training, ya, turut akan diajar pada sesi program Slim Possible MCO 2.0. Okey, baiklah. Saya rasa kita dah berada di penghujung sesi bual bicara kita pada hari ini, Puan Rozalina. Sekali lagi terima kasih tidak terhingga kepada panel jemputan kita atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi tentang perubahan utama piramid makanan Malaysia 2020. Semoga saya berharap Puan Rozalina tidak serik, ya, kalau jemputan lagi sekali untuk perkongsian yang lebih menarik. Baiklah, terima kasih kepada para penonton kerana bersama-sama dengan kami selama 1 jam untuk perkongsian ini, dan semoga kita dapat bertemu lagi di program akan datang dengan perkongsian yang lebih menarik. Baiklah. Jangan lupa untuk follow Facebook kami Diet Care Center untuk anda mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut tentang program-program yang akan kami jalankan, serta jangan lupa daftar untuk program Slim Possible MCO Manage Your Own Calories 2.0 serta dapatkan temu janji secara virtual bersama pegawai dietetik kami, di mana anda juga boleh mendaftarnya di pautan ataupun di link yang telah disediakan di Facebook rasmi DCC. Baiklah, sehingga itu saja daripada saya, dan juga terima kasih banyak-banyak kepada Puan Rozalina Ismail. Kepada tuan-tuan puan-puan di luar sana, penonton di suara kepada semua rakyat Malaysia, jaga diri, jaga kesihatan. Kita masih dalam pandemik COVID-19, patuhi SOP walau di mana jua anda berada. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.